Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Kembali lagi dalam Assalamualaikum dan subhanallah, kita nak bincangkan sedikit mengenai tadbir urus yang baik dan apakah yang dimaksudkan dengan tadbir urus yang baik dan kaitannya dengan kemerdekaan. Subhanallah, pada pagi ini kita bawakan bersama kita di studio Assalamualaikum Tuan Haji Muhammad Gunawan, Cik Abdul Aziz, Pengarah Bahagian Dasar dan juga Strategik Pusat Governance Integrity dan Anti Rasuah Nasional GIACC. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Haji, mungkin Tuan Haji berceritakan sedikit tentang latar belakang usaha pemantapan aspek governance, integriti dan juga anti rasuah negara, ya? Ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kerana bagi peluang ini dapat pula bersama dengan Nana pagi ini dan juga insya-Allah semua penonton kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah kita dah sambut kemerdekaan dan kita masih lagi terasalah sambutannya dan sudah tentu kesyukuran tentang kemerdekaan ini kita kena bawa sampai matilah, mudah cerita. Bukan sekadar bulan 8 bulan 9. Dan bila kita menyentuh dalam konteks tentang bagaimanakah kita nak memakmurkan negara ini, maka sudah tentu perkara takbir urus itu satu perkara yang penting. Betul. Jadi satu perkara yang sangat penting. Kerana apa? Takbir urus ini menentukan bagaimana bentuk dan corak kita dalam mentadbir negara, dalam menguruskan negara, dalam memakmurkan, memajukan. Jadi usaha-usaha tentang takbir urus bagi negara kita ini, ia bermula dah lama. Walaupun mungkin perkataan takbir urus tu baru nak dengar-dengar, tetapi sebenarnya inti kepada takbir urus itu telah lama kita berikan perhatian. Kalau kita tengoklah dalam pentadbiran kerajaan, contohnya daripada tahun 1988 telah ada satu mekanisme khusus dibentuk oleh kerajaan atas nama Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai pengurusan kerajaan. Jadi ini pun memang tujuan intisari kepada JKK MPK ini ialah berkenaan dengan bagaimana pengurusan kerajaan dapat dilakukan dengan baik dari segala segi dia lah. Dan diteruskan tahun daripada 88 pergi pada 97. Jawatan kuasa ini diubah kepada Jawatan Kuasa Khas Kabinet mengenai keutuhan. Keutuhan ni ada kaitan dengan integriti tadi. Keutuhan pengurusan kerajaan. Pada 2004, lama dah tu kan, 2004 Plan Integriti Nasional. Kemudian pada 2018 satu jabatan khusus, Jabatan Integriti dan Takbir Urus Negara JITN ditubuhkan dan diletakkan di bawah JPN. Dan pada tahun 2018 juga Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional ataupun GIACC diletakkan bawah JPM telah ditubuhkan untuk terus memantapkan lagi agenda yang dikatakan sebagai takbir urus, governance, integriti, supaya kita akan menjadi sebuah negara yang cekap, yang bersih, yang hebat insya-Allah. Tuan Haji, kita faham kan kepentingan tadbir urus ini dan kenapa dia memang sangat-sangat perlu dalam struktur baik keluarga, institusi keluarga maupun kerajaan. Tapi subhanallah, sebenarnya apa berkaitannya dengan kemerdekaan, ya? Ya, okey. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan tadi, takbir urus tadi satu benda yang penting. Baik. Meliputi segala peringkat. Sebab maksud takbir urus tu sendiri, itu adalah kadang-kadang kan takbir ni kita faham, urus kita faham. Bila datang gabung dua-dua tu yang jadi tak berapa nak faham. Jadi takbir urus ni dia menggambarkan tentang tata cara kita mengelola sesuatu. Baik. Sesuatu perkara. Jadi yang satu perkara tadi macam yang Hana sebut, individu baik di peringkat keluarga, komuniti, organisasi, bahkan peringkat negara. Jadi apabila kita kata kesemua lapisan ini terlibat dengan bagaimana kita nak mengelola dengan sesuatu dengan cara yang terbaik, dengan sistem yang terbaik, dengan adanya sifat integriti dalam melaksanakan, maka sudah tentu ini sangat penting untuk kita
mengisi kemerdekaan itu sendiri. Apa guna negara kalau maju kalau rakyatnya tidak berintegriti? Contoh, apa guna kita mempunyai pelbagai plan, pelbagai program dan rancangan, tetapi jika penyampaian perkhidmatannya tidak berkesan, tidak efektif, tidak cekap. Jadi ini semua sangat diperlukan dalam kita nak memastikan negara kita yang merdeka ini dapat dibangunkan dengan baik. Maka ia sudah memerlukan satu tata cara yang baik. Itu namanya tadbir urus. Tadbir urus. Subhanallah. Kalau begitu kan sebenarnya apakah peranan GIACC dalam hal ini? Ya. Jadi GICC ni kalau nak ikutkan umur tu macam barulah 2018. Tapi baru tak baru pun ialah sekarang dah 2022. Ayuh. Jadi GICC nama pun sudah menggambarkan skop tugas kami. Skop tugas kami iaitu governance ataupun tadbir urus itu sendiri, integrity dan anti rasuah. Maksudnya end result yang nak kita lihat, yang kita nak bina, yang kita nak capai ialah negara kita akan menjadi sebuah negara yang bersih, yang mana bukan bersih setakat bersih dari segi fizikal, tetapi maksudnya bersih dari segi selamat ataupun masalah rasuah kita itu bukan menjadi satu masalah yang besar. Ini penting sebab kita sebagai lebih lagi kita yang dikenali sebagai sebuah negara Islam, sudah tentu kita nakkan apa yang kita sasarkan tadi itu jadi sebuah negara yang bersih daripada rasuah itu dapat kita capai. Masya Allah. Okey, dalam konteks keluarga Malaysia kan, bagaimanakah cara tadbir urus yang wajar kita praktikkan sekarang ni? Okey, sekarang ni gini, kalau dalam negara kita sekarang ataupun kita sebut sebagai keluarga Malaysia, mudah je gini je lah. Kalau kita kata keluarga Malaysia, kalau bagi sebuah keluarga apa yang kita hendak? Kan? Sama ada, maknanya keluarga Malaysia tu besarlah, keluarga satu Malaysia. Kita kata kalau kita bagi sebuah keluarga apa yang kita hendak? Sudah itu kita hendak keluarga kita jadi keluarga yang aman, yang harmoni, yang makmur, yang sejahtera. Maka bagi sebuah keluarga Malaysia juga demikian. Maka bagaimana benda ini boleh dicapai? Apabila kita melaksanakan tadbir urus yang baik. Maksudnya, apa sahaja yang kita buat dalam satu kerangka sistem yang betul, pelaksanaan yang betul mengikut apa yang sepatutnya, dan mempunyai prinsip-prinsip. Kalau sekarang ni kita tekankan pada 4 prinsip utama tadbir urus. Yang pertama ialah berkenaan dengan ketelusan, transparansi. Yang kedua tentang accountability, kebertanggungjawaban. Yang ketiga ialah tentang efisiensi, keberkesanan dan juga effectiveness, juga tentang pencapaian. Jadi di sinilah perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian. Kita ni di peringkat mana pun tentu kita nak buat satu perkara dengan cekap, dengan berkesan, bertanggungjawab dan juga ada ketulusan yang disertai ketulusan lah kat situ kan. Jadi dengan perkara inilah, cara ini insya-Allah apa misi kita, apa visi negara kita akan dapat capai. Dengan bermakna insya-Allah. Insya-Allah. Tuan Haji, bergerak ke hadapan kan nanti apa sebenarnya perancangan GIACC, mungkin ada rancangan yang lebih strategik dalam bab-bab urus tadbir negara yang baik ini. Baik. Untuk akan datang sebagaimana amanah yang digalas oleh GICC dengan skop yang telah begitu jelas, pada nama jabatan pun dah jelas, ialah kita dalam perancangan insya-Allah kita akan teruskan apa yang kita namakan sebagai Pelan Anti Rasuah Nasional yang sekarang sedang bergerak, akan tamat 2023. Kita insya-Allah kita akan sekarang pun dalam persiapan untuk NACP 2.0. Ya, dan insya-Allah dah dipersetujui juga yang kita akan melancarkan My Governance, iaitu pelan tadbir urus baik negara, dan juga satu pengukuran indeks yang kita namakan The Malaysian Governance Index. Jadi ini mekanisme. Apa yang kita buat ialah untuk supaya bagaimana melalui perkara-perkara ini, yang 3 perkara ini insya-Allah akan dapat memantapkan lagi
agenda kita untuk menjadikan kita sebuah negara yang bertabik urus, yang cemerlang dan mempunyai integriti tinggi serta bersih daripada rasuah, insya-Allah. InsyaAllah. Subhanallah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Gunawan, Cik Abdul Aziz dan juga seluruh ahli GIACC kerana mereka ini sentiasa bertungkus lumus dalam memastikan visi dan juga misi negara dapat dicapai dan dilaksanakan dengan teratur dan juga baik, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Dan berhenti lihat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana.